Bila live tu lagi comel rupanya, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hari ini saya minta maaf saudara. Saya terpaksa bersiaran lebih awal, setengah jam lebih awal. Hari ini hari Sabtu. Apa khabar anda semua? Saudara, nak tengok nama ni. Saudara Jonet, apa khabar saudara? Kita juga saudara ini nama saya minta maaf saudara, tak berapa nampak, tak apa jelas. Siang-siang ni di luar. Saya saat ini berada di Dewan Tun Gafar Barber. Inilah bahagian saya, bahagian seputih saudara, di mana saya menghadiri persidangan agung UMNO bahagian seputih. Apa khabar saudara Syah Ibrahim, saudara Thomas Tan, saudara Linas, saudara Said Wahab. Memang hari ini saya bersiaran lebih awal sedikit, sebab sebentar lagi ada perbahasan, ada usul dan sebagainya. Saudara Abu Nems, kita jaga saudara Mahasan, saudara Mahasan di Bukit Jalil, terima kasih. Saudara Mae, kena buka mata, cengah mata, sebab cengah mata kecil tak ada. Saudara Maraban Madiah, saudara Mio Ajib, kita juga Puan Marabiah, Abdah, saudara Abu Nems, saudara. Jadi hari ini saya dah makan. Anda makan apa hari ni? Saya tadi makan nasi yang dijamuan oleh ketua bahagian saya, Datuk Mustafa Kamal. Dia tiap-tiap tahun bila kita ada persidangan, dia menyediakan makanan untuk setiap perwakilan. Saya menjadi perwakilan UMNO daripada Cawangan Kuchai Lama, saudara. Cawangan Kuchai Lama ni kampung dulunya Kampung Setinggan, saudara. Saya ingat lagi waktu tu saya menjadi wartawan. Dulu kampung itu Kampung Setinggan, dan ketua bahagian kita Timbalan Perdana Menteri masa itu, saudara, Tun Gafar Barber Allahyarham, saudara. Dan perjuangan warga di sekitar kawasan Jalan Kuchai Lama, Jalan ini Kelang Lama ni, saudara. Memanglah warganya begitu gigih semangat mereka berjuang untuk menyambung kehidupan, saudara. Dan di sini saya mengimbau masa silam, saudara. Memanglah Kuala Lumpur sekitar tahun 80-an, tahun 70, tahun 80, Kuala Lumpur ni dipenuhi oleh setinggan, saudara. Dan saat itulah juga, saudara, sebab itu saya mengenang jasa almarhum Datuk Harun Idris yang menjadi Datuk Menteri Besar Selangor masa itu, saudara. Ketika itu Wilayah Persekutuan ini berada dalam negeri Selangor, di Kuala Lumpur. Jadi orang Melayu yang datang berdagang, mencari penghidupan, mereka tinggal, selalu saya katakan, saudara, daripada Rawang bawalah sampai ke Kajang, daripada Cerah sampai ke Kelang. Ramai orang Melayu kita ini dapat penempatan, tempat tinggal sementara. Mula-mula tu bergelar setinggan. Sehingga kan saya ingat lagi ada filem, Sabah Filem, dia buat filem setinggan, saudara. Saya sebenarnya menonton filem setinggan tu, saya hanya secara Raja Baizan, Raja Wahyudin. Saya bila menonton filem setinggan tu, saya terasa tersinggung sedikit kerana memaparkan kehidupan warga bangsa kita yang miskin, duduk di tengah kota raya Kuala Lumpur, bergelar setinggan. Alhamdulillah, berkat perjuangan pemimpin kita, maka perjuangan itu mereka akhirnya dapatlah lot tanah. Daripada lot tanah, saudara, saya ingat lagi, saudara, di Jalan Kuchai Lama ni ramai orang Melayu setinggan, lebih kurang dalam 1,500 orang. Datang pula pemaju, saudara. Aduhai. Masa itulah, saudara, di situlah saya timbul kesedaran untuk berjuang untuk warga bangsa kita. Pemaju masa itu Mas Yukok. Dia gunakan orang Melayu kita, saudara, Mengat Najmudinnya, Cik Putihnya, nak suruh berunding dengan kita orang setinggan ni, saudara Raja Wahyudin. Mereka datang sebagai pemaju, letakkan macam-macam syarat. Sedangkan warga setinggan mana nak cari duit kalau dia buat bangunan ataupun beli rumah dah siap. Tuntutan kita waktu itu, saudara, saya ingat lagi, saudara, pertama sekali semua yang menjadi setinggan itu sudi pindah, tukar rumah, tak ada masalah. Tetapi mesti dibayar kos pemindahan kepada setiap penduduk. Alhamdulillah, pemaju bersetuju. Dia dapat untung, dia untung juta-juta. Sahabat saya saudara Jami pada di sini. Saudara. Kemudian bila rumah tu siap, dijual dengan harga 25,000.
Daripada nilai RM25,000 harga rumah dia apa di Jalan Kuchai Lama, dia buat flat lah saudara. RM25,000 dia buat. Kita minta supaya ada wang pampasan. Wang pampasan sejumlah RM8,000. Dan itu hendaklah daripada RM25,000 tu ditolak daripada harga pampasan. Maka penduduk yang tinggal di Jalan Kuchai Lama, itulah perjuangan kami. Akhirnya penduduk di situ dapat beli rumah dengan nilainya RM17,000. Dalam keadaan begitu saja, rumah-rumah baru, tetapi ada pemindahan kawasan sementara. Saya sebut nama tempat rumah sementara, tapi pembaju panggil rumah panjang. Saya marah dengan saya, jangan bermain. Saya ingat lagi saudara Roslan Susana, salam. Saya mengimbau kembali waktu perjuangan kita lebih kurang dalam 40 tahun dulu, Jamil. 40 tahun dulu kita berjuang untuk rakyat, warga kita akhirnya dapat rumah. Nilainya kena bayar RM17,000. Tapi hari ini harga nilai rumah tu sudah pun RM250,000, tapi setengah dah jual. Cuma ini seronok juga saudara. Masa tu bila nak beli rumah tu, kebanyakan mereka warga setinggan, mereka tidak mempunyai gaji tetap. Ada yang bawa lori, ada yang jadi buruh, ada yang bawa teksi. Jadi nak buat pinjaman bank ada masalah. Ini cerita benar saudara. Jadi masalahnya bila nak buat pinjaman dengan bank. Di situlah saya bertemu dengan waktu itu ketua pemuda saya, Yang Mulia Tengku Anan Tengku Mansur, mantan ahli parlimen Putrajaya. Saya bertemu dengan beliau, saya katakan, you orang korporat, you baik dengan orang bank, pastikan semua penduduk ini dapat pinjaman daripada bank. Tak bolehlah dia ambil kira dia punya ada pendapatan yang tetap dan sebagainya. Alhamdulillah saudara. Di situlah saya katakan demi perjuangan. So bila kita berjuang saudara, ini bila kita jumpa ramai saudara. Kena ramai ni ahli-ahli UMNO. Ini kami kawasan setinggal, begitulah keadaannya saudara. Kami melawak, bergurau. Ini saudara Fazul Acoy, saudara Nafisah, saudara Mas Ahmad, saudara. Jadi kami berjuang demi semata-mata untuk memastikan setiap penduduk yang bergelar setinggan itu dapat merubah kehidupan mereka daripada warga setinggan menjadi penduduk tetap. Saudara, memanglah agak bising sikit saudara. Maklumlah, perwakilan-perwakilan keluar, saudara. Dalam keadaan begini, calon ketua bahagian ada sama ke? Boleh, saya nak kalau boleh duduk sebelah saya ni. Saya ada ni, tengah live ni. Okey. Ini saya bersama-sama, alhamdulillah. Apa khabar Datuk? Datuk Razlan. Beliau adalah calon bertanding jawatan ketua bahagian. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, hari ini sihat. Keluarga Seputih. Ya. Hari ini memilih atas semangat kekeluargaan. Ya. Dan harmoni, semuanya berjalan lancar. Ya. Baru saja habis buang undi, last cawangan tadi. So lepas ni akan mengira undi. So kita doakan agar perjalanan kiraan undi ini secara teratur dan tertib lah. Datuk, saya mengimbau tadi Datuk bahawa macam mana ini Bagai Seputih Datuk dulu asalnya setinggan tu. Saya mengimbau kenangan. Datuk juga adalah warga yang tinggal di sini yang dulu kita kebanyakan penduduk sini dibaluti dengan kemiskinan. Boleh Datuk mengimbau kembangunan. Sekarang Datuk dah lain Datuk. Kalau saya nak cakap sejarah pembangunan setinggan ini memang panjang lah, tetapi saya singkatkan. Di dalam tahun 1974 apabila kita memperjuangkan, masa Datuk Harun memperjuangkan untuk membanyakkan, meramaikan semua orang Melayu untuk tinggal di Kuala Lumpur. Jadi rumah-rumah setinggan ini dibuka. So tidak terlepaslah dengan kita punya rumah panjang dan juga rumah Kampung Maxwell, Kampung Melewah, dan ramai banyak lagi rumah-rumah setinggan di Kuala Lumpur, termasuklah Kampung Malaysia semua. So itu adalah rumah-rumah setinggan yang dibuka untuk anak-anak Melayu berhijrah ke Kuala Lumpur dan membuka perkampungan rumah setinggan ni. So alhamdulillah, selepas kita selesai je perkara itu, yang next step adalah untuk memastikan orang Melayu dapat rumah di ibu kota. So apa yang kita buat sebenarnya? Kita cadangkan ada rumah-rumah, tempat-tempat, tanah-tanah kosong untuk dibangunkan rumah murah lah, lebih kurang macam itulah. So dapatlah flat 4 tingkat di Kuchai, di Taman Salak Jaya dapat rumah bawah, alhamdulillah. So ada banyak lagi tempat-tempat yang diperjuangkan oleh orang UMNO.
Datuk Seri Ya. tahu tak? Kuatnya orang UMNO ni atau pengaruhnya atau dihormati orang UMNO ni, masa dulu ketua cawangan saja boleh pangkal atau dekat mana-mana kita nak. Masuk di pangkal rumah. Kau nak mana? Tapak rumah. Nak mana tapak rumah ni dia pangkal. Bukan hanya setinggan, malah di rumah yang diberikan tu pun itu akan dinamakan oleh ketua-ketua cawangan UMNO. Itu merupakan jasa UMNO lah, Tok. Saudara, untuk saudara pengetahuan saudara, Datuk Razlan juga beliau adalah merupakan mantan ketua pergerakan pemuda UMNO wilayah Persekutuan. Banyak perjuangannya. Jadi bila cerita soal setinggan ni, Datuk cukup faham dan tahu. Dan hari ini beliau adalah sebagai sesuportik kepada Timbalan Perdana Menteri yang mentadbir Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Desa. dan Desa, Kemajuan Desa. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Saya kena jadi perbetulkan oleh beliau. Beliau sebagai sesuportik dan beliau menawarkan diri untuk bertanding. Matlamatnya bukan untuk mengejar jawatan, untuk sama-sama memberi jawatan. Tak gitu, Dok? Betul. So Datuk tengok macam mana Datuk mengimbau bahagian kita ni. Saya nampak ada pembangunan yang bakal dilakukan. Boleh ke Datuk buat macam mana kami dulu, Datuk? InsyaAllah dulu kita ingat lagi. Bila kita dah pindah ke flat 4 tingkat selepas 30 tahun dulu, so alhamdulillah kita nak teruskan pembangunan ini untuk menjadikan prasarana sosial yang baik untuk anak-anak orang kita lah. Jadi insyaAllah ada 16 pembangunan semula yang telah dirancang di dalam Kuala Lumpur, termasuklah di flat Kuchai Lama dan juga ada di Seri Petaling. So bangunan-bangunan ini telah usang dan memang boleh diduduki, tetapi agak keselesaan itu tidak selesa lah. Jadi kita akan teruskan pembangunan ini untuk menyediakan rumah yang lebih baik untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk hidup. InsyaAllah lah. Sebab dulu senang je. Dulu ni pembangunannya dia menggunakan tanah yang banyak. Hari ini kebanyakan yang kita buat secara holistik, kita punya secara engineering, kebanyakannya flat-flat ini tidak perlu menggunakan tanah yang banyak. Jadi ada banyak perkara-perkara yang kita boleh buat. It's something like cross subsidi lah. Kau bagi kita lebih prasarana yang cantik, pada yang sama dia akan angkat untung. Datuk, saya nak tanya Datuk, sebab Kementerian Datuk termasuk juga dengan MARA, Datuk. Datuk sesuportik pada Timbalan Perdana Menteri yang jaga MARA, jaga Felkra, yang jaga pembangunan apa getah lah sebagainya, Datuk. Datuk melihat bagaimanakah masa depan warga bangsa kita yang tinggal di kawasan desa-desa, saudara? Itu yang kita nak tahu. Datuk kena jawab, Datuk. Sebenarnya macam ni, apa yang Datuk Seri Zahid buat, dia kata kita dah 60 tahun kita bangunkan kampung atau desa ni. Tapi pada masa yang sama, tidak ada satu perkara yang kita boleh banggakan apabila kita kalah. Bila kita kalah, maksudnya ada perkara yang tak siap. Walaupun berbilion ringgit yang kita telah laporkan di dalam luar bandar, tapi pada masa yang sama, orang di luar bandar masih lagi tak selesa dengan kita, tidak berterima kasih dengan kita. So Datuk Seri Zaid minta untuk kita fikirkan bagaimana nak wujudkan outcome yang baik lah. Maksudnya kalau kita buat dewan, betul-betul dewan tu diperlukan, digunakan, tidak ada pembaziran. Kalau kita nak buat pembangunan, mestilah pembangunan itu cantik, tersusun, siap dengan prasarana yang cantik. Nak macam dulu kita buat rumah, kita buat ujung sana, jalan tak siap, ataupun jalan siap, rumah tak ada. So perkara-perkara ini kita akan teruskan memperbaiki dari semasa ke semasa. Ianya bukanlah satu kesilapan, ianya adalah proses pembangunan desa-desa. Tok, Dahlan Yusof dia tanya, kenapa lupakan jasa orang macam Tok Harun? Kenapa tak diadakan macam Hari Datuk Harun dan sebagainya? Datuk menjaga Kementerian Luar Bandar, Tok. Sila jawab, Tok. Macam inilah Abang Dahlan masa saya jadi Ketua Pemuda Wilayah, saya telah buat satu program Tautan Kasih. Tautan Kasih ini pada ketika itu wilayah Persekutuan cukup umur 40 tahun. So saya jadi Ketua Pemuda Wilayah. Cukup umur 40 tahun. Saya kumpulkan pejuang-pejuang daripada tahun 74, Ketua Pemuda Wilayah yang pertama, iaitu bekas siswa kerja Datuk Seri Najib. Kenal? Datuk Halim. Datuk Halim adalah speaker kita. Dia adalah setiap siswa sulit kepada Datuk Seri Najib. Dia merupakan Ketua Pemuda Wilayah yang pertama. Itu era Datuk Haji Suhaimi tu. Jadi saya kumpulkan, alhamdulillah mereka masih lagi hidup, masih lagi bernyawa, masih lagi kuat, masih lagi cergas. So saya kumpulkan. Itu cerita 10 tahun dululah. Tak, Datuk, ini lepas ni kita buatlah untuk insyaAllah untuk Datuk Harun. Saya pun ramai orang relatekan saya dengan perjuangan Datuk Harun.
yang cukup garang dan ganas. Saya tidak melihat ganas Datuk, tapi saya rasa ketegasan macam mana apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO. Beliau tegas, tapi sebab itu orang tegas ni selalu dibenci. Ya, betul. Kalau nak sangat tu nak orang baik yang lembut-lembut boleh ambil sajat Datuk. Betul. Tak gitu Datuk? Betul. Jadi saya melihat selaku ketua pemuda dia mesti tegas. Selaku presiden parti dia mesti lebih tegas lagi sebagai bapa lah. Bapa nak mentadbir bukan sikit, 3.7 juta warga. Datuk juga lah sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Ya. Kan? Jadi apakah tidak dibincang tentang masa, tentang warga bangsa kita yang berada dalam kemelut kemiskinan di peringkat Majlis Tinggi? Kita terus membincangkan pembangunan. Ya. Tapi kita kena faham bahawasanya kebelakangan ini apabila kita tidak menjadi kerajaan pada 22 bulan itu, ada banyak usul-usul yang dibawa di PAU ataupun Majlis Kerajaan Tertinggi, kita tidak boleh bawa ke mana. Ya, Dok. Itu satu kebincangan apabila kita tidak ada berkuasa. So alhamdulillah hari ini kita berkuasa. So kita akan terus membincangkan untuk membangunkan dasar-dasar kerajaan yang mesra kepada orang kampung. Yang itulah sebenarnya wujudnya hari ini UMNO ini, itu demi asas perjuangan. Maksudnya hari ini bila kita dalam kerajaan, jangan pertikaikan apa benda yang sepatutnya kita tidak perlu pertikaikan. Kita bawa kuasa suara UMNO, bincangkan dalam MKT atau PAU, akhirnya ianya akan jadikan dasar kerajaan. Seperti mana sebelum dulu memang kita buat tu. Kalau kita buat PAU je, orang akan datang, orang kementerian akan datang, take note apakah juru cakap, apakah cadangan yang diberikan, apakah usul yang dibentangkan, yang akhirnya ianya akan jadikan dasar kerajaan. So alhamdulillah lah perkara itu akan terjadi semula apabila kita ada kuasa dan juga UMNO ini masih segar. So Datuk, ini ruangan segmen kita mengimbau kenangan silam. Boleh Datuk cerita sikit sebab Datuk membesar di Kota Raya Kuala Lumpur tu. Waktu saya dah bekerja. Tentu zaman bercinta Datuk dating kat mana Datuk? Kota Raya. Di Kota Raya. Galactica. Galactica. Waktu itu bagaimana bangunannya tu? Dah nak mengimbau Datuk waktu tu. Yalah, kalau nak ikutkan bangunan yang ada 70 apa masa tahun 80-an 90-an masih ada lagi lah. Masih ada lagi. Kalau kita tengok Kota Raya tu masih lagi begitu, tetapi dah cantik dengan catnya, bangunan tetap ada. Tapi apa yang saya tengok hari ini di dalam Kuala Lumpur ini, kepesatan itu perlu diteruskan dengan prasarana pengangkutan yang elok. Yang baik. Hari ini kita telah lancarkan tender yang baru, iaitu Circle Link. Circle Link tu kalau kita pergi London semua kita tahulah Circle Link ni akan menghubungkan semualah. Saudara Chris Delima. Dia kata apa? Terbaik katanya. Datuk Razlan semoga dipermudahkan. Saya melihat sebenarnya Datuk Razlan ini pangkat bagi saya punya adik-adik lah pada saya. Anak-anak. Tengok muka dia muda, muka saya dah tua. Maklum sajalah saya dah beruban. Tapi saya melihat bahawa perjalanan politik Datuk Razlan ini, saya rasa bahawa dia lebih dekat pada rakyat. Dan dengan wajah ni sentiasa muda. Apa ilmu Datuk pakai ni? Berapa umur Datuk sekarang? Tak ada ilmu tu. Berapa umur sekarang? 49 tu. 49. Badan tak naik-naik, steady aja. Jogging kan Dok? Tak ada. Main gym je. Dulu Datuk duduk di mana dulu? Dulu kecil-kecil saya duduk Kampung Maxwell. Kampung Maxwell. Kampung Maxwell tu kalau nak tahu PWTC tu bawah tu adalah tapak Kampung Maxwell. Kampung Maxwell itu dulu banyak putih joget Dok. Kalau dulu banjir hujan sikit, Kampung Maxwell tu akan banjir. Sekarang ni the mall lah Dok. Sekarang ni bukan the mall, di belah sini yang dekat flyover tu. Dekat sungai tu. Kat sungai tu. Tapi setengah orang panggil Kampung Mengali tu. Dekat Jalan Kucing. Itu yang beli Tengku Razali tu. Hadiah kepada UMNO. Tapi masa tu Daud Kilau duduk situ, Mak Enon duduk situ, banyak filem star. Kita duduk situ lah dulu. Saya kecil-kecil saya duduk situ sampai umur saya 6 tahun. Kemudian pindah ke mana tu? Kemudian kita pindah tempat sementara di Flat Sentol. Flat Sentol tu flat untuk sementara sebelum kita pindah di Salak Jaya ini site servis. Masa tu Subrabanian bagi kita rumah harga sebenarnya mula 14,000. Tetapi kita bincang-bincang, kita cawangan masa tu bapak saya. Bapak saya bincang-bincang dengan dia, cakap YB mana ada kita mampu nak bayar 14,000, SMP kena bayar benda semua. Itu peranan ketua cawangan UMNO jangan kira individu, isis UMNO So bincang-bincang dapatlah kita 7,000 sebulan. 7,000 harga. Dari 14,000 dapat 7,000. Daripada 7,000 sebulan RM50 je. Faham
Ya. Makan Amir. Ya. Sebulan RM50 je. Pun seksa nak bayar juga. Yelah. Bapak Datuk kerja apa dulu? Bapak saya dulu attendant hospital. Attendant hospital. Attendant hospital ni dulu, Ya. bapak saya, arwah bapak saya ni, dulu dia tidak ada farmasi-farmasi ketika lah orang buat ubat batuk ni. Ya, ya. Ubat-ubat Panadol apa benda semua ni. Bapak Ya. saya ni walaupun dia ni tak ada ni, dia orang yang buat apa ubat batuk apa semua dia orang yang buat. Cuma nasib baik Datuk tak laluk dengan ubat batuk tu ya. Tak ada. Masa dulu tak ada ubat batuk ni lalok. Tidaklah saya ini segmen ini Datuk memori kenangan silam. Datuk mengimbau masa muda, Datuk belajar sekolah mana, Datuk bercinta di mana. Datuk kahwin di mana, orang mana isteri Datuk? Saya kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Alamak. Flat Street Quarter. Macam mana Datuk asal kampung orang Asal Negeri Sembilan tapi duduk kat Flat Street Quarter. Datuk bukan asal Negeri Sembilan Datuk orang Saya belah Sabak Bernam tu. Sabak Bernam, Sungai Besar. Saya. Macam mana tu? Tak apa. Kena joget aja tu. Jangan masuk suku cukup. Saudara, ini bicara kita petang-petang begini, sementara saya menanti untuk meneruskan mesyuarat apa semua. Kita bertanya juga, rupanya Datuk Razlan ni dia kena masuk suku tapi tak masuk suku. Doge tu. Kita masuk penuh. Saya ni inilah pimpinan di Bagan Seputih, ada calon ketua bahagian. Mudah-mudahannya saudara. Masa berkuasa ni Din Sharifuddin dia kata masa berkuasa lupa diri, semua parti sama je, kalau menang nak buat tu nak buat ini, bila dah menang hilang semua janji. Macam mana Dok? Tak, Abang Din pun tak fair lah cakap macam tu Ya. Kalau dia kategorikan semua orang politik tu begitu maksudnya tidak adalah pembangunan dasar, PTPTN, beasiswa, MARA, tak ada macam tu. Jadi dia kadang-kadang benda ni personal. Ni kadang-kadang personal. Bagi pandangan saya, apa yang pemimpin buat ni kadang-kadang tak cukup masa. Anak pun tak tengok, bini pun tak tengok Tapi apabila ada tomahan-tomahan macam ni, bila kita check, ianya kebanyakannya is all personal. It's a personal matter. Tapi kalau kita nak tengok pembangunan, kita bangunkan seperti biasa. Kena fahamlah kalau jadi pemimpin negara ini, apa saja pembangunan yang kita buat mesti kena tengok kantong. Kalau kantong kita banyak, cukai kita banyak, kita bolehlah buat pembangunan itu dengan pesat. Baik Datuk. So it's balance lah. Yes, cuma saya nak tanya Datuk, apakah Datuk bersetuju dengan saya? UMNO itu suci Datuk, tapi yang jadi merosaknya tu, selalu saya katakan setengah pemimpin yang sekarang ni pun dah singkir dan sebagainya. Bukan UMNO tu, semua parti macam tu. Cumanya kita kena faham bahawa UMNO ni adalah sebuah perjuangan. Pemimpin datang dan pergi. Bukan kita, mungkin orang lain. Jadi itu adalah sebuah perjuangan. Jadi maksud saya semua parti pun sama. Semua apa yang baiknya UMNO ini daripada dulu. UMNO ni lah yang membina, dan tidak ada satu orang Melayu, satu orang Cina, satu orang India, kadang-kadang dusun yang boleh mengatakan tidak ada jasa UMNO pada mereka. Sesuai lah Datuk jadi sisa politik pada Timbalan Perdana Menteri. Bukan mempertahankan to the fullest orang kata begini, saya gelecik gini, Datuk pertahankan juga. Tapi Datuk waktu sekolah dulu apa semua, Datuk jangan lupa Datuk, kita dulu masa mula zaman 80-an dulu, kalau orang tua Datuk hanya sebagai hospital attendant, tentulah makan pun tak sesempurna macam sekarang. Ya betul, makan kita kalau kicap ada bawang, ada apa ikan bilis, itu makanan yang paling sedap. Tak adalah telur pula Dok Kalau ada rezeki, telur. Dulu telur tu makan kayangan juga Dok. Makan kayangan juga. Sekarang ni telur diorang pergi kutuk-kutuk telur. Itu kena tanya Wee Ka Siong tu. Sebab Wee Ka Siong aja juara telur di parlimen. Tetapi bila Datuk mengatakan bahawa kehidupan itu menyedarkan you bahawa rakyat ini memerlukan perjuangan Datuk. So Datuk sekarang ni berada di Anjung Kuasa bersama dengan Timbalan Perdana Menteri. Datuk jangan lupa orang bawah Datuk. Tak insya-Allah tak. Anak-anak muda. Datuk jangan lupa Datuk macam MARA. MARA di bawah kementerian Datuk tak? Ya. Jadi sekarang ni chairman MARA pula lantik daripada bekas ketua muda. Insya-Allah. So saya kadang-kadang ngeri juga tu. Dah ada kuasa ni kalau dilupakan macam mana tu? Tak ada. Insya-Allah. Datuk jangan kata tak ada tu. Pengalaman silam ada tu. Dia macam ni. Apabila kita buat sesuatu perjuangan tu, dasar itu dia mestilah akhirnya rakyat yang dapat. Kalau ada rezeki kita selit-selit ke apa ke yang lain-lain tu, itu rezeki. Tetapi kita diberi peluang untuk merebut rezeki ini apabila kita buat pembangunan. So setiap pembangunan itu mesti akan ada belanjawan ekonomi, kegiatan ekonomi dan segala-galanya. Jadi kita rebutlah perkara-perkara itu. Rebutlah perkara-perkara itu. Tetapi
yang paling akhirnya rakyat sepatut dapat manfaatnya. Sebagai contoh, katalah kita nak buat hari ini rumah PPRT. Rumah PPRT hari ini Datuk Zaid minta rumah PPRT tu biarlah rumah PPRT berkelompok. Kita ada banyak tanah. Okey, kita kutiplah orang-orang yang ada masalah B40 ni, yang miskin tegar ni apa semua. Kita letakkan satu tempat, bagi prasarana yang cukup, yang cantik macam kita buat dulu kampung baru. Kenapa hari ini kita tak boleh buat? So itu di antara perkara-perkara pembaruan yang kita nak buat. Kita tak nak hari ni orang PPRT kita bagi dia rumah tapi dia duduk seorang-seorang kat situ dengan tanah 3-4 ekar tapi dia tak ada buat pembangunan ekonomi. Jadi kita kena buat perkara-perkara ini untuk kita cambahkan lagi. Kalau kita pindahkan dekat situ, mereka ada sekolah, mereka ada tempat berniaga, mereka ada tempat berladang, bertani, semua kita kena buat. Jadi ini perkara-perkara yang kita buat secara berterusan. Jadi lupa tak lupa Datuk Seri, lupa tak lupa ini terpulang kepada macam mana kita nak mendapatkan apa yang telah terhidang yang kita laksanakan kepada rakyat. Dok, saya nak tanya Dok, Datuk punya kementerian ni besar Dok. Bajet besar tak tahun ni Dok? Bajet besar. Berapa Hari ni, Dok? tahun ni kita dapat 11 bilion. 11 bilion Dok ya. Kementerian Pembangunan Bawah Bandar dapat 11 bilion. MARA dapat berapa Dok? MARA tu selalunya kita question mark lah. Sebab apa? MARA ini dari sisi perlembagaan, dia dijaga agar tidak didokumenkan belanjawannya. Cuma saya nak bagi tahu salah satunya adalah macam beasiswa MARA, 10 bilion kita sediakan untuk pusingan. Oh ada Dok ya. Tak bukan pasal apa, saya khuatir Dok sebab MARA ni tak mau jadi macam apa dana jana berwibawa tak berwibawa betul. Bang tahu tak hari tu 5.7 bilion projek kita batalkan jana wibawa tu. Kalau kita hari tu kita tak ada kuasa, dia teruskan 5.7 bilion, hari tu dah pun ratus-ratus juta. Saya rasa ini mau 2-3 bilion duit dia bang. Betul. Tak, kita bukan apa musuh dia orang dari segi politik tu, kan? Tapi saya melihat bahawa kalau yang hak itu diperuntukkan untuk warga bangsa kita tu, sepatutnya dipeliharalah, dipertahanlah. Yang mana perlu berilah tu. Tapi dia yang kita kecil hati, kita sakit hati ni bila ada orang yang menggunakan nama jana wibawa tu kononnya nak mempergiatkan ekonomi orang Melayu. Padahal apabila kita tengok pemberi duit rasuah ini semuanya datang daripada bangsa bukan Melayu. Itu maksudnya orang Melayu yang dipilih G7 ni semua ada Alibaba. Jadi seorang Perdana Menteri seperti Tan Sri Muhyiddin itu membuat keputusan, membuat guide apa kita punya perolehan, takkan you tak check. Kita bukan resis tu ya. Kita bukan resis. Tetapi apabila digunakan jana wibawa itu adalah untuk memperhebatkan, memartabatkan atau membuatkan pusingan modal untuk orang-orang Melayu berniaga, pada akhirnya sebenarnya apabila kita lihat yang belakangnya semua adalah bukan Melayu, maksudnya itu juga ada orang Melayu. Ini adalah perompakan harta orang Melayu yang terbesar sekali. Saudara, saya sedang bercakap ni dengan sisa politik pada timbalan Perdana Menteri, saudara. Sebab hari ni memanglah, saya minta maaf saudara, petang ni kita sepatut mengimbau, tapi ada kesempatan begini kita bercakap politik sikit. Kalau boleh kita tekan sikit lah saudara kan. Bagi saya perjuangan saya adalah rakyat Datuk, kena ingat Datuk. Orang Melayu kita ini nak puasa dah Datuk. Sekarang ni tapi itulah kesian. Harga barangan naik tu. Tak, kesian puasa. Sebab kita orang ni, siapa-siapa yang menang lepas ni, dia ada tempoh bertenang, 6 bulan tak boleh buat kerja. 6 bulan tak boleh buat kerja. Tidak, maksud saya tu berpuasa ni kerana warga memerlukan barangan keperluan. Dan saat ini tu, saya cakap terus terang tu, masih lagi melangit harga barang tu. Harga telur masih lagi, harga ikan, sayur. Datuk, sayur. Dulu Datuk boleh makan ikan dengan kicap. Sekarang ni takut Datuk rakyat kita makan kicap je Datuk. InsyaAllah lah kita ada akta untuk barangan asas ni. Jadi saya rasa musim-musim perayaan ini, terutamanya bila masuk bulan puasa ni, perkara itu akan diaktifkan dan insyaAllah kita akan dapat memberi sedikit kelegaan kepada rakyat. Ini kita doalah sama-sama agar kita dapat mengurangkan lagi kos bebanan rakyat. Terima kasih Datuk Razlan. Saya cakap sepatah dua Datuk sebentar ini menang ke Datuk, apa janji pun keputusan hari ini saya reda. Kita sebagai orang Islam kita tahu setiap pemimpin itu apabila diangkat sudah namanya ada di Lauh Mahfuz. Itu adalah perkara-perkara asas yang kita kembali kepada agama kita dan juga kita punya cara hidup. Islam is cara hidup. So apa pun kita buat kita kena reda. Kita kena usaha, kita kena doa dan akhirnya kita tawakal. So insyaAllah lah apa saja keputusan kita terima dan doakan sama-sama agar saya dapat memimpin UMNO Bangan Sempurna. Terima kasih. Datuk Razlan juga bertanding sebagai untuk teman-teman di seluruh negara masih mengundi, beliau juga bertanding sebagai ahli majlis tinggi. Saudara, saya minta maaf pagi ni petang ni sebab politik saya. Malam nanti saya akan mengulas tentang apa yang berlaku di seluruh negara berhubung dengan keputusan dan sebagainya. Cuma saat ini saudara, kerana kebetulan saya berada di hadapan Dewan Utama, Dewan Tun Ghaffar,
Terima kasih Saudara Nur Ruzaidah Abdullah, dia kata Datuk Razlan terbaik. Raja Kamal Baizal, apa khabarku sini? Raja Rul Zaidah. Baik. Kita mengharapkan apa yang dijanjikan dilaksanakan, saudara. Saya melihat beliau merupakan mantan Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan, mantan Exco Pemuda, dan hari ini menjadi Ahli Majlis Tinggi. Salurannya dah kena. Dan kebetulan dia beliau menawarkan diri untuk bertanding sebagai Ketua Bahagian. Mudah-mudahan dipermudahkan. Bagi saya satu saja, saudara. Asalkan matlamatnya demi perjuangan bangsa kita, demi agama, bangsa dan tanah air kita, kita tetap akan menyokong siapa saja, saudara. Bagi saya yang paling penting, rakyat mesti dijaga, rakyat mesti dipelihara. Hak rakyat jangan sesekali dipermainkan, jangan dipersendakan perasaan rakyat. Rakyat adalah segala-galanya. Jangan bila sampai musim mengundi, rakyat adalah raja, lepas mengundi, rakyat jadi hamba. Saudara, kita jumpa lagi malam nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat beristirahat.